kerana memanjangkan usia kita untuk kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Apa Artinya Saya Menganut Islam, dan kita telah sampai dalam bab yakni saya mesti menganut Islam dari segi akhlak. Saya mesti Muslim dari sudut akhlak, dan tak salah saya kita sampai dalam poin yang ke-6 atau ke-7 lebih kurang itulah. Kita tak sempat habis. Mula-mula kita lalui dengan saya mestilah Islam dari sudut akidah, lepas tu ibadah, saya mestilah Islam sudut ibadah, dan seterusnya dari segi akhlak. Dan kita telah lalui sampai 6 poin, lebih kurang 6 poin, dan insya-Allah saya ulang balik poin ke-6 ni. Semua dalam masalah akhlak ni ada 10 poin. Dr. Fatihakan karang untuk kita amati dan kita buat rujukan. Kadang-kadang masuk Islam lama tapi tak ketahuan. Mujuklah Allah takdir, kita lahir-lahir, ibu bapa kita azan, qomat di telinga kita dan sebagainya. Ada keluarga yang dibesarkan dalam keadaan Islami, ada juga tak. Tapi pokok pangkainya ada iman insya-Allah, dan cukup syukur. Bagaimana kawan-kawan kita yang memang lahir-lahir tokong duduk depan, lampu merah sedak-dak nampak mata lampu merah. Dia pasang lilin merah dia. Jadi mereka ni ujian masing-masing. Allah zalim lah, tak zalim. Allah bagi akal untuk kita fikir, dan kita boleh fikir. Cuma kita bersyukur sebab Allah takdir kita lahir-lahir Islam. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum amin. Poin yang ke-6, bersifat benar dan jujur. Beliau hendaklah bersifat benar, tidak berdusta, mengatakan sesuatu yang hak sekalipun terhadap dirinya, dengan tidak merasa takut kepada celaan manusia demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman lah nak cakap betul cukup takut, hatta nak dakwah sekalipun malu. Zaman fitnah, benda merapu boleh cerita ke orang, tak malu, tak segan, malah jajar dan seterusnya. Adapun benda yang betul kadang-kadang segan nak cerita. Tak payahlah macam saya ni, hari ni saya puasa tak perlu cerita lah. Maksud saya cerita benda yang hak. Qulil haqq walau kana murran atau kama qala, hadis. Sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina. Di samping itu, sifat ini adalah menjadi pintu masuk kepada ranjau-ranjau syaitan. Memelihara diri dari sifat dusta akan memberikan kepada jiwa seorang itu suatu ketahanan dan benteng daripada was-was syaitan dan lontaran-lontarannya, sehingga dengan itu jiwa seseorang akan tetap dalam keadaan bersih dan tinggi. Balah Penang dia cakap apa? Dia cakap mohon kaki ranjau hari-hari. Tak pernah cakap betul kadang-kadang. Dia jadi biat. Saya kita akan jumpa satu hadis yang bila kata duduk cakap merapu duduk ranjau orang, Allah cop dia ni kaki ranjau. Ni kadzaba. Jaga jangan sampai kena cop lagu tu. Bila satu hari dia tak boleh cakap ranjau ke orang, dia susah hati. Dia kok mana pun dia nak bohong. Ni sifat yang ke-6 ni, sifat kita ni kalau Islam tak dapat tidak kena benar dan kena jujur. Benar ni kena keadaan. Bohong ada beberapa bab boleh bohong, untuk menyatukan dua bab puak yang perang, yang kelang kabut, adik-beradik belah Pak Long ni dengan Pak Ngoh ni berkelahi sampai 20 tahun dah. Boleh kita bohong, tak tu tak apa, untuk kita nak akrabkan hubungan silaturahim kembali. Adapun sifat benar jujur ni kena pada tempat yang kita tujukan pada ni, yang mualif, yang pengarang ni tuju ni satu perkara yang benar, terpaksa kita tegak. Zaman fitnah, kadang benar-benar dia jadi tak benar. Main dengan binatang ni duk ujung jari lah. Nak pergi syurga pun ujung jari, nak neraka pun ujung jari. Ni accident lah pergi robah kuih 8 contoh lah kan, kuih 7, 5, 8 minit orang transfer kadang-kadang video dengan gambar. Dia ni kadang taklid, yang ni tulis bawah, hantar dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Lebih kurang dia duduk sana tu, padahal dia haram pun tak duduk. Cerita fitnah bersangkut dan sangkut sampai kelang kabut. Macam itu jadi banjir di Kelantan. Bayangkan keluarga yang duduk sana, mak pak hilang tak tahu pergi ke mana. Yang berita dalam duduk cerita pergi habis tenggelam kata curut. Ada yang benar tenggelam sungguh, ada yang tak. Tapi ranjau punya cerita, kita mengadu sini susah hati. Apatah lagi depa yang duduk sana. Dia jadi fitnah. Kes mendatang ni kadang-kadang dia jadi tak boleh, tak duduk sehari tak tahu nak abang, tahu tak ada mendatang ni. Dia jadi
sen dah pun, kopi sen, hantar kawan tu berapa saat dah pun sampai tengok, ui lagu ni ke, apatah lagi aksiden ni terbongkar kebungkin, nampak habis aurat sebagainya. Betul kadang-kadang nak cerita benar-benar, tapi benda tu benda mengaibkan orang. Kena jaga tuan-tuan puan-puan, kena jaga. Kalau kena kat adik-beradik kita lagu mana? Sifat dusta akan meruntuhkan jiwa dan membawa kehinaan kepada peribadi manusia. Sungguh cakap mohong ni jatuh martabat. Cakap mohong ni jatuh martabat. Dulu ni janji lu boleh nak bagi ni, nak bagi tu, nak bagi ni, lah tak bagi apa pun mohong enggak lah. Contoh, kita pak sekalipun duduk dalam rumah, jangan duk janji tak kata wala kat anak dengan anak cucu, jangan tak kata wala. Kalau kita mampu buat, kita buat. Walaupun budak tu kecil 2 tahun 3 tahun, 2 tahun ni ahli saintis kata apa, dia otak dia dah berhubung dengan tubuh badan dan dia boleh fikir lah. Jangan kita duk cakap tak kata wala, budak umur 2 tahun ni pun jangan duk raya satgi ayah tuan balik, tuan beli kat hang kereta kontrol, haram tak beli kereta kontrol pun, tuan balik pi beli rokok don ya. Cucu duk tunggu, budak jangan mereka tuan-tuan. Tu pun bohong, tak nampak kadang-kadang. Oleh kerana itulah Islam telah mengharamkan sifat dusta dan menganggapnya sebagai salah satu penyakit dari penyakit-penyakit yang terlaknat. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda, kalau kita dusta ni sifat apa? Sifat orang munafik. Munafik ni diduduk sama dengan puak kafir dalam neraka ni. Innal munafiqi wal kafirin fi darkil asfali minan nar. Hadis Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yaktuba 'inda Allah siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa anna rajula la yakdhiba wa anna rajula la yakdhibu hatta yaktuba 'inda Allah kadzdzaba. Sesungguhnya sifat benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Yalah, segala kebaikan ni membawa kepada syurga, dan seorang itu akan terus bersifat benar sehingganya beliau di sisi Allah, Allah tulis dia ni kaki cakap betul benar ni, Allah tulis. Dia tak pernah bohong, dia tulis. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, adapun sikap bohong dusta ni membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan tu membawa kepada neraka. Wa inna rajula la yakdhibu, adapun seorang lelaki ataupun seorang tu membohong, dia suka bohong, dia rajin berbohong, cakap tak pernah kata betul, ranjau 24 jam, suruh jelai lidah tak cabang pun, tapi masalahnya kaki ranjau, mohong 24 jam. Adapun cerita, kadang cerita betul dia nak tambah bagi sedap, bila bagi sedap jadi masalah. Sedap tu kadang tambah bagi sedap, alah kamu bohong, nak bagi orang dengar sedap. Wa anna rajula la yakdhibu hatta yaktuba 'inda Allah kadzdzaba, dia ni rajin cakap bohong sehinggalah Allah cop dia di sisi Allah Subhanahu wa taala kaki bohong. Cakap bohong 24 jam, Allah cop dia kaki bohong, hari-hari tak bohong, tak pernah betul. Ni bukan kata siapa pun, baik kata muslim tak dapat tidak, kita kena pegang sifat ni, jangan duk bohong. Kalau dia kaki bohong, hari ni balik malam ni pen satu, aku ni ranjau mak ngoh, tengok sehari berapa kali dia duk ranjau orang. Buang sifat tu pelan-pelan, jangan nak bohong. Antara punca duk cakap bohong ranjau ni pun kadang-kadang punca rezeki. Doa kita kadang tak makbul kerana rezeki haram tak nampak jelas, bukan tak nampak jelas, rezeki haram yang kita duk takut syubhah ma bainal haram wal halal. Syubhah ni masalah, Nabi bagi kaedah tinggal, jadi tinggal. Hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim, hadis tadi. Sifat yang ketujuh, yakni tawaduk. Tawaduk ni bukan jalan tengok tar tak, tengok tanah tak. Tawaduk ni dia apa yang ada kat dia, sekadar apa yang ada kat dia cukup dah. Dia tak kenjui pi dah jauh. Kok dia berasa dia takat ni, dia berasa nak tak, orang kata bukan kederak dia duduk gagah agak, bukan dia tu. Tawaduk ni syukur dengan apa yang dia ada tu. Beliau mestilah bersifat tawaduk, terutama di kalangan saudara-saudara Islamnya. Tidak ada perbezaan antara kaya dan miskin. Dan Rasulullah SAW senantiasa meminta dijauhkan daripada sifat takbur dan rasa bangga. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tak masuk syurga bagi orang yang pada dirinya tu, dalam hati dia tu ada sifat takbur. Sifat takbur ni sifat Allah Subhanahu wa taala saja.
Iblis kena terajang keluar pada syurga, takbur. Dalam surah Araf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika mana Nabi Allah suruh Iblis sujud, Nabi Iblis kata dia tak mau sujud. Khalaqtani min nar, dia buat pada api, nak sujud apa dia tu buat pada tanah, takkan aku nak sujud. Takbur tu yang jahanam di masa depan dia. Jadi yang kata tawaduk ni apa dia? Sifat rendah diri. Dia tak membezakan dah kaya dan miskin. Masalah sekarang macam kenuri kenara. Buat kenuri kenara, beza laki perempuan tu memang kena beza dah. Kalau boleh hak laki bini tu gagah pi tu tak apalah, nak buat gimana. Tapi elok ni kemah ni perasin lah. Bukan pasal apa, takut ikhtilat ni kita tua mungkin tak. Anak-anak muda dia duduk perambang ni, nak darah dia licin, kadang-kadang dia pipi bukan takat cedok laut, dia pergi gagah kuat tak. Jadi masalah, jadi nak lari pada tu, kita sadul zara'i, kita perasin buang supaya tak jadi kelang kabut. Orang nak kata apa, kata mampu pi buat hang man, buat kenuri kalut dengan pi tegak-tegak pi ngaji lah ni berubah apa, memang lagu tu. Ataupun membezakan kaya dan miskin. VIP lagu lain, hak mana hak kutu berhak cara ni lagu lain. Dia jemu dia beza laut lain. Dia beza panggilan pun nanti waktu lain dan waktu lain, dan memang tak wajib pun nuri lagu tu kalau dia panggil. Nuri yang diselangi dengan maksiat tak wajib pun pi. Nuri kahwin wajib pi. Melainkan ada nasihat-nasihat yang memang membuatkan kita tak boleh pi. Adik-beradik duduk Johor panggil, kita pun ada kereta pun kederat tak nak pergi Johor, tak boleh 12 jam 11 jam. Abang kata aku tak boleh nak pergi dengan anak tanpa sihat dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah apa. Tapi kenuri yang membezakan miskin kaya, beza, tak payah pi pun tak apa. Bukan saya racun sawu tak pi, memang tak payah pi, tak apa, ulama ada letak dah. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tak masuklah orang akan seorang tu dalam syurga sekiranya dalam hati dia tu ada sifat takbur. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-'izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad 'adzabtuhu. Al-'izzu yakni keagungan, kehebatan itu kain aku, izar ni kain pelekat, Arab panggil izar lah. Wal kibriya yakni takbur, membesar diri itu selendang aku, Allah kata ni ridai. Faman yunazi'uni fi wahidin minhuma, barang siapa yang cuba-cuba nak ambil salah satu pada sifat dua benda tu, sesungguhnya aku pasti menyiksanya. Allah kata pasti kena siksa, wajib dah kena siksa. Pasal dia ambil sifat Allah. Bukan dia kerja kita nak takbur tak ketawa lah. Baru beli kereta dengan jiran sebelah, duk buat tengkok panjang boleh, nak kembang sorang-sorang, dia rujuk. Bukan ada apa pun, dia rujuk atas angin lagu tu bukan ada apa. Kalau Allah takdir hang keluar kepala simpan insiden, romok dia kereta tu, total loss, insurans pun tak cover, apa pun hang tak boleh. Hang duk bangga apa? Tu segi takbur, kita kena jauh daripada sifat ni. Kita cuba. Tak dapat tidak, kita ni manusia, iblis memang 24 jam racun kepala otak kita pergi rosak. Ni tujuan kita mengaji, untuk peringat fresh. Pakai power bank, cak Penang, cak apa, ni pun power bank kat lah ni. Nombor 8, menjauhi perkara sangka buruk, mengumpat, menjejak keburukan orang lain. Semua sifat-sifat ini dia jauhi kerana patuh kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Dalam ayat Quran ni Allah Subhanahu wa taala kiyahkan seumpama orang yang duk kata kat sama-sama puak dia ni, orang Islam ni, seumpama dia makan daging saudara dia. Gamak ke? Ayam busuk pun kita tak makan. Ayam busuk pun kita tak makan. Nasi lemak basi pun kita tak pepak. Ini Allah umpama dia pepak daging kawan dia. Ayuhibbu, hampa suka ke ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Sanggup ke hampa makan ni daging saudara hampa ni yang mati, yang dah mati? Sanggup ke ada pepak? Taubat tak sanggup. Allah bagi kiyah lagu tu dalam Al-Quran surah Hujurat. Tu pun duk kata
Kata sungguh pun anak kawan tu tikpit sekalipun, jangan kita canang cerita tak kata wala. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 tahun 5 tahun lagi dia berubah, kita nak tahu? Kita tak tahu. Anak kita hak duk elok ni tetap jemuan, kita pun tak tahu. Tugasan kita didik bagi elok. Hak betul kita cakap bagi betul, hak tak betul tak payah cakap. Zaman lah zaman fitnah, saya cakap terang, ambil diam. So cakap apa? Ambil diam. Ada perlu kita cakap. Kalau benda tu kita berasa kita tahu sungguh-sungguh, kita cakap. Dia tahu sikit-sikit, ambil diam. Bahaya. Lebih baik kita diam. Fitnah bahaya. Dalam surah Ahzab, walladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Duk bohong ni, duk betul lah. Dalam ayat ni dia menunjukkan kepada orang mukmin, adapun orang bukan Islam sekalipun kita tak boleh jajar tak kata wahala. Dia kapiak tak mampu epik nak kata apa? Tak boleh. Kalau dah buat perangai tu, maka kita duk tahap kita ni lah. Tapi mana dah orang Islam, orang tak Islam pun tak masuk Islam. 2 tahun lepas ke apa, ada India seorang ada ambil frame kalimat Allah, dia angkat dalam buat benda tak tahu lah, maki Allah sebagainya. Satu grup lelaki, satu grup mana pun tak tahu, pergi tabuh dia, pergi tetak, pergi apa, tak boleh buat tu. Saya ingat India tu taubat lahum sampai kesut tak masuk Islam. Pasal pergi tetak kawan tu, biarlah kalau kita dengan darah muda kita mampu habis kat hang, padam kat hang, duk maki Tuhan ku sangat. Tak boleh. Kita baca dah sebelum ni, Nabi SAW ketika sujud kena bubuh najis dengan belakang. Sayyidah Fatimah qayau. Kalau kira tu waktu tu sahabat Sayyidina Umar bukan kecil anak. Sayyidina Umar bukan kecil anak. Dia penampak pusing kepala mampu, tapi Nabi tak bagi. Nak buat macam mana ustaz? Nak kena sabar sampai kesud. Ada tahap sabar, tapi jangan buat tak kata wahala. Allah bagi fikir, kita fikir elok. Ada hukum ni boleh buat, tanya orang hak tahu, kita buat. Baru kita buat. Dia pergi tetak India tu habis. Meloreh badan apa habis. Tengoklah, saya tengok gambar, Allahu akbar. Awaklah hangpa buat lagu ni bagus mana? Sifat-sifat ini juga dijauhi kerana patuh kepada Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu ila qalbihi la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi'u awrata akhihi almuslim yufdihuhu Allah walau fi aqri darih. Wahai orang-orang yang beriman, ni hadis ni, wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lidahnya, Nabi pesan ni, tetapi imannya tu tak masuklah hati. Dia beriman ni mengucap 24 jam, dia mengucap mai sembahyang apa, tapi mulut ni besiak, bawa fitnah, kata orang sebagainya. Janganlah kamu mengumpat orang-orang muslim. Di kalangan muslim janganlah mengumpat. Janganlah kamu menjejak keburukan mereka, kerana sesiapa menjejak keburukan saudara muslimnya, Allah meledahkan keburukannya sekalipun dalam rumahnya. Ini hadis Nabi SAW. Hadis ni tak salah saya daripada hadis Abi Daud. Nabi bagi kaedah, jangan duk kata apa ke orang. Cuba kita selinaklah diri kita sendiri. Betapa banyaknya aib Allah simpan, yang isteri kita sendiri pun kadang-kadang suami kita sendiri pun kadang-kadang kembang ke apa ke pun tak tahu, kawan rapat pun tak tahu. Kalau tahu tu malu mampu, tapi Allah simpan aib tu. Allah simpan aib tu. Kita aja tahu, kita Allah tahu. Dia simpan lama dah ni. Benda tu pada waktu dia jemuan dulu dia buat, dia merapu lah. Tapi Allah simpan sampai kesut, umur dah 70. Siapa pun tak tahu. Ni Nabi beri kaedah. Kalau hang mulut besiak, duk kata kau orang tak tahu halal. Dalam hadis ni kata apa? Janganlah kamu menjejak keburukan mereka. Duk kata halal buruk. Sungguh pun buruk. Kata. Satu hari Allah buka aib dia. Walaupun sekalipun dalam rumah dia, aib tu dia buatlah rumah je pun. Allah buka, malu habis. Tak guna. Bini pun tahu waktu tu, ya Allah abang, rupanya abang lagu ni. Baru hantar. Anak kata kau orang sangat. Ni hadis Nabi ni. Nabi bagi kaedah. Tu benda dia kata. Yang ke-9. Yang ke-8 yang ni, apa dia tadi? Menjauhi perbuatan sangka buruk, mengumpat, menjejak keburukan orang lain.
Ni dia duk berlaku lah. Ni saya duk kata menentang ni cukup mudah. Berapa saat nak sampai mesej kat kita? Pening kepala. Kita mau baca pening kepala. Kadang-kadang duk post kat kita hak pening-pening, kita tenang keluar diri bang sekabut. Pasal kadang-kadang tidur pun kita tak ada kerja apa, duduk ram nak lena duk fikir. Betul ke tak betul? Jadi serabut. Kadang benda betul, kadang tak betul. Jadi kita tak tahu keadaan aku tu. Mengan menentang ni jahanam habis. Sebelum sembahyang tengok telefon, lepas sembahyang tengok telefon. Saya ingat kalau sehari buang gadget ni, saya rasa lapang masa kita tak tahu apa jam. Sampai kadang kita tak tahu nak buat apa. Ni, cuba try set tak usah sentuh ataupun buat untuk calling masuk dengan mesej sudah. Terus duduk ni internet tengok jadi gimana? Lapang ke tak? Tobat lapang. Sebelum sembahyang, bangkit tidur, beradak telefon lu tengok. Sembahyang subuh nak habis dah. Bangkit dah lewat, subuh nak habis. Beradak lu tengok. WhatsApp ke apa, Facebook lepas kata apa malam. Semalam malamnya tak habis lagi. Sambung pagi ni subuh. Dia yang tengok lepas 7-5 minit subuh habis. Jahanam. 2 kali datang ni. Ni, palung. Fitnah malam. Dah celah tu, sembahyang lewat. Send pula copy paste hantar data ke orang pula. Jahanam. Sifat yang ke-9, yakni pemurah. Beliau mestilah bersifat pemurah, mengorbankan diri dan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang dapat mendedahkan kebakhilan seorang itu ialah caranya membelanjakan wang ringgit. Berapa banyak kita lihat pangkat dan cita-cita tinggi telah runtuh dan hancur kerana rakusnya kebendaan. Dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat menyebutkan permasalahan iman seiring dengan masalah menafkahkan harta. Firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada mereka menafkahkan apa saja yang direzekikan kepada mereka. Nak panjang umur tuan-tuan ulama bagi kaedah sedekah. Nak kaya bersedekah. Tak percayalah kut-kut lah satu hari dalam poket dah RM50 ya. Kut-kut dah Allah takdir dah RM50 ya. Nak habis dah tinggal nak apa susu anak lapar lah. Semangga RM50. Kira abang belanja tu dah RM50. Terai buat kelam mata nak ambil, tak payahlah ambil semua, ambil RM30, RM25, tu dalam tabung masjid kan anak yatim terai tengok. Seminggu 2 lepas tu ataupun tengoklah. Demai tak? Demai. Demi Allah demai. Ayat Quran kata dah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil kullu sumbulatin mi'atu habbah. Satu tangkai, setiap tangkai tu demai terbit pula 7 tangkai. Setiap satu tangkai hak 7 tangkai tu dia tiada 100 pula biji nak benih. Tu dia punya punca. Cuba, tapi yakin, atas dasar yakin. Bukan sedekah sebab nak kaya, tapi Allah dah bagi kaedah sedekah. Lagi satu orang mai kita duk makan bagus dengan lapak ni, pergi berjalan mana Perak ke apa ke Selangor ke, bawa anak bini, orang mai minta sedekah, melata mai dengan busuk dengan sebagainya. Jangan hampa bagi pi RM1 2 pun. Ni dah hampir duk jauh. Aku tak mau tengok muka hang. Nak kedarah nasi pun tak lalu tengok hang. Apa kata kat kawan tu? Sungguh pun ada sedikit dan sebagainya. Kita wah-wah baru. Tak tahu betul keadaan ada sedikit. Tugas kita apa dia? Bagi. No, pergi bank. Ambil duit. Tekan nak keluar mai. RM15,000, RM2,500. Nak bagi RM1 pun ketak tangan. Bagi. Jangan hampa. Bagi. Walaupun sikit. Walaupun sikit. Tak ada nak buat macam mana. Dia ada pun sekupang, dia ada pun RM1, dia bagi sekupang. Besar sekupang dia tu pada orang yang ada RM1 bagi RM10,000. Tak jadi apa lah. Dia pun ada RM1 ni, dia bagi sekupang, 2 kupang. Besar dia lagi. Ni surah ni wakaf ke apa orang buat ke memang taman buat. Ni ada hak duit orang ramai ni, ada hak betul-betul ikhlas bagi RM1 pelepas bata duk kat ujung kubin tu. Lagi mana bata duk ada masa itu duk masuk kat dia ikhlas. Ada pun orang hak bagi RM1,200 buat kepala pintu dan sebagainya. Tak ikhlas tak dia apa kau. Jadi bagilah, kena pemurah, bagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apa saja harta yang baik dan kamu nafkahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, dan jangan kamu belanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberikan pahalanya dengan secukup, dan sedikit pun kamu tidak akan diananya. Kita sedekah ni cerita mai, tak surat duit kita. Taubat lahum tak surat. Tak surat insya-Allah tak surat. Jangan buat sedekah jangan pekin sangatlah. Daripada dulu sampai kalau umur 17 tahun pi mayang masjid, mayang Jumaat duduk RM1 RM2 tu, dia duit banyak. Dia bagi RM1 RM2 tu. Saya dah bagi RM1 pun saya kaya. Hantu musat.
Kalau hang kaya pun tak ada keberkatan, tak ada kerja apa. Dia sengah orang kaya kadang-kadang ni bukan nak cerita tuhmah orang, kadang-kadang sengah orang kaya tapi tak jadi kebajikan apa. Tak, tinggal pun rumah anak-anak berebut tetap habis. Ada pun orang yang sengah kaya, kadang-kadang dia pergi wakaf buat tahfiz, kadang-kadang dia pergi wakaf buat rumah anak yatim, dia jadi kebajikan. Dia jadi kebajikan. Hak tu yang kita nak. Ni kaya saja melana tapi apa haram pun tak boleh. Sayang. Duit dia meloreh betul, apa pun tak ada. Sayang. Jangan kedekut lah. Itulah. Orang-orang yang bakhil seharusnya mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan faqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak berlalulah satu hari ni di mana setiap hamba atau setiap hari dari pagi-pagi itu atau sebagai berpagi-pagi dia panggil ibu tang ni, pada hari itu kecuali Allah turunkan dua malaikat. Kita ni ada dua malaikat. Salah satu daripada keduanya akan kata, "Ya Allah Tuhanku, berikanlah ganti orang yang menafkahkan hartanya." Seelok kita sedekah tu, malaikat tolong doa kat kita. Bagi ganti nafkah. Ayat Quran kata tadi, ganti tapi bukan terkadang ganti sikit, dan diganti banyak. Ya Allah, dan seorang satu lagi malaikat, manakala satu lagi malaikat kata apa? "Ya Allah Tuhanku, berikanlah kebinasaan bagi orang yang bakhil." Orang yang kedekut baik ni pun malaikat doa bagi melingkup bang. Binasa melingkup bang. Sama ada melingkup dari segi harta merda. Nak berkat ni kadang-kadang ulama buat keluar takwil, dia kata benda tahan lama. Tak ada apa. Beli kereta ni baru lalu rosak. Hak kereta lama jarang rosak. Kadang-kadang congok balik duit tu mai kat mana? Dia ada kadang dah syubhat merapu. Tu kau Ustaz nak buat guna kereta ni balik bakar, tak payah bakar lah. Kan? Apa betul mana elok, apa taubat dia elok. Yang ke-10 yakni sifat terakhir dalam saya mesti menganut dari segi akhlak ni, apa dia? Qudwah hasanah, yakni ikutan yang baik. Beliau mestilah menjadi qudwah hasanah bagi orang ramai. Segala tidak tanduknya menjadi terjemahan kepada semua prinsip-prinsip Islam, baik pun daripada tata tertibnya, makannya, minumnya, pakaiannya, percakapannya, dalam keadaan damai dan dalam masa mengembara dan bermukim juga, seluruh gerak dan diamnya. Tu dia perilaku dia semua segenap segi. Yang cerita qudwah hasanah ni kita pertama-tama sekali untuk keluarga ni, dalam rumah ni. Nanti kita akan jumpa satu bab, saya mestilah muslim di sudut keluarga. Dalam rumah punca mula-mula qudwah hasanah. Pertama siapa dia? Anak kita duduk tengok tu. Anak kita tengok la ni, zaman la ni kasih sayang korang. Balik kerja, balik petang pukul 5 lah. Hak lelaki, bini pun kata alam mengajak pukul 2 pukul 3 balik. Pergi ambil anak rumah mengasuh, balik main. Balik maya maghrib di surau, balik kira main Aisyah lah, pergi mengaji apa balik beradab datang ni pula. Laki beralih belah kanan, bini beralih belah kiri. Sembang kadang-kadang tak ada apa nak sembang. Ada kerja dia duduk sembangan datang ni ya. Anak tengah-tengah kadang-kadang dia beli tab satu, abang main game. Anak tu besok ni kasih sayang pun korang. Kerana apa? Kerana duduk kalut dengan datang ni kadang-kadang. Kadang-kadang dia kalut dengan datang ni. Bukan dia pikir pun kadang-kadang. Bukan kata ni, kadang kita ni pun dia main ralik. Duduk tengok satu Facebook dan sebagainya. Benda tu dia main merengkeh berita. Tengok belah ni WhatsApp pula, bukan takat kata kita boleh berimpun kawan kita hak 50 tahun dulu tak jumpa. Ni hak grup taman pun ada grup, hak sekolah dulu pun ada grup, hak sekolah universiti dulu pun ada grup tu. Tak larang nak menyembang. Duk menyembang palung ni lah. Dengan bini pun kadang-kadang korang menyembang, dengan anak pun kasih sayang pun haram tak ada. Duk kalut datang ni. Ke depan anak pun jadi kalut datang ni. Kedua hasanah. Banyak kalau kita fokus di segi rumah. Kena tunjuk ke baik. Saya ni tak apa bagus Ustaz. Dulu saya apa-apalah, saya jemuan, saya nak bagus, tapi saya memang jenis tak bagus. Dia kata kalau tunjuk ni hipokrit, mau tak mau hang kena bagus. Kalau hang nak tunjuk, tegur, saya nak tegur mana saya pun buat. Kalau nak tunggu hang 100% tak ada apa. Dalam usul dakwah cerita mai, hang nak tak ada pun syarat, hang perlu baik 100% baru hang tegur orang. Tak ada. Korang-korang dia tegur. Lama-lama aku dah tegur orang. Aku ni buat ke tak? Kadang-kadang dia fikir tidak, dia tak tegur langsung. Aku nak buat apa, aku pun buat. Lama-lama dia dengan dia jadi setan.
Dengan dia jadi syaitan. Nak tunggu baik pakai doa. Tak ada orang pun maksum dalam kaum ini melainkan Nabi SAW dan para rasul. Itu Allah jaga dia. Kita ni kok mana pun mesti buat salah. Insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Tak sunyi mah daripada lakukan kesalahan dan kelupaan. Tak mesti mah. Satu hari pun mesti mah. Tak kira lah. Hang ustaz ke hang cikgu ke apa pun mesti mah. Habis alhamdulillah dalam bab saya mesti beriman dari sudut akhlak ada 10 poin. Alhamdulillah. Ni kita mengaji ni bagi lintah angin kan lagu mana kah? Teramah bukan main lintah angin lah. Cuba seterusnya saya mestilah muslim di sudut keluarga. Tadi saya cakap dah, sudut keluarga. Tak tahu dan habis ke dak sudut keluarga ni. Apabila saya mengaku menganut agama Islam, pengakuan ini mewajibkan saya mempunyai satu risalah dalam hidup ini. Malah saya mestilah menjadikan keseluruhan kehidupan saya tunduk dan patuh pada arahan risalah tersebut. Apa yang risalah maksudnya ni? Ajaran daripada Nabi SAW lah. Main mana nak kita nak pegang dengan ajaran ni? Kita kena berguru lah, kita kena mengaji lah. Zaman lah maju ustaz tape di Google, janya Syekh Google dia tape pi bab faroid terbit mai semua bab dah tu mengaji cara rambangnya. Dia tak ada apa, kadang-kadang selaru tape di Google ni kadang-kadang pendapat macam-macam. Setengah orang dia mengaji dengan Google lah, masalah ke itu kena talaqi, tambah Quran, talaqi bil musyafahah, yakni jumpa guru, syafah ni bibir mulut, bukan bibir tu guru, tak beradab baca tengok dia sebut macam mana, kita sebut depan guru macam mana, guru tengok bibir kita macam mana. Nabi SAW ambil kat Jibril lagu tu, para sahabat pun ambil kat Nabi lagu tu, tabi'in ambil kat sahabat lagu tu, seterusnya pada qurra sampai sekarang ni. Kebanyakannya semua ambil lagu tu. Mana ada baca Quran seorang-seorang di rumah. Saya nak pergi guna beradab ustaz tu muda 30 lebih, saya 70 lah. Baca Quran apa haram tak boleh. Takkan saya nak beradab. Lah dia pun maju ada pen keluar main baca Quran, biasa ngaji di rumah. Tak boleh. Hang baca tu untuk backup saja. Dia panggil furuknya bahagian. Mau tak mau kena beradab. Bab apa pun sekalipun, bab nikah kahwin, bab kata merdak, bab faroid, rojok kita tak tahu nak buat macam mana rojok. Saya sendiri pun saya bukan tahu semua. Kita kena tanya kan, nak buat natang ni buat lagu mana? Kena tanya tukang kayu. Fasalu an dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang kita tahu, yang depa tahu. Kita ni kita tak tahu. Tanya orang yang dia lebih tahu. Yang risalah ni apa dah? Ajaran daripada Nabi SAW, Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Qiyah ulama. Kalau tajinya pengakuan saya menganut agama Islam menuntut supaya benar-benar muslim di sudut akidah. Mula-mula kita baca akidah, ibadah dan juga ibadah kita dah baca dan akhlak, maka di sini pengakuan saya itu mewajibkan pula supaya saya bekerja sungguh-sungguh untuk merubah masyarakat di mana saya berada supaya menjadi masyarakat Islam yang sebenarnya. Oh, nak jadi masyarakat Islam penat. Lah ni masyarakat penin. Kalau di atas batas tu, dulu Penang tak jam lah, Penang jam. Boleh kata kepala masam semua atas jalan. Pening kita nak terlebih kadang-kadang kita jadi kepala masam. Bagus memang kita tunggu lopak bagus nak parking, tetap kawan main blok parking. Ada hak tumbuk berkatuk okey parking ya. Okey parking ya. Dengan masyarakat law ni pening. Serabut. Marin dulu apa? Anak budak lempak dalam parit. Habis berbirat badan kat tu nyamuk ke bantam. Allah Maha Kaya, hidup lagi budak tu. Tak tahu berapa anak luar nikah. Budak tak berdosa apa. Tu pun masyarakat duk tomah. Ni berlaku di sekolah adik saya lah, anak yang luar nikah. Dipermain kawan-kawan sehingga ke cikgu-cikgu pada main. Budak cerdik Allah takdir, comel sebagainya. Pak tak ada, tak tahu ke mana. Mak sendiri aku kata memang anak tu pak pun kalut dulu atau kalutnya. Tapi dia mak ni dia bagus, dia ambil belah juga. Dia belah. Dan anak luar nikah ni memang anak ibu, bukan anak si pak. Mazhab Syafi'i tak, dia anak yang luar nikah, pak boleh kahwin. Pak tu boleh kahwin. Tu kerana kalam ni aku terima nikahnya berapa kata-kataan lah. Tiba-tiba kita dengan si pulanah tu, perempuan tu jadi halal kif kataan dia. Dengan main perkataan. Tadi kita duk cakap kata jangan duk mengata mengumpat kif kataan kat tu. Nak bercerai berai pun perkataan juga. Mulutnya. Mahai hang keluar rumah 2 langkah, talak 3. 3 kalau dia gagah keluar.
Tak cakap banyak, perkataan ni. Lepas cakap melawak, tak boleh buat melawak. Orang tuhmah, hak budak tu orang tuhmah, kata ayau hari. Adik saya kata hari-hari pening lah. Tak mengesian. Nak buat agama nak tak masyarakat tuhmah tu. Nabi kata budak ni kain putih. Nak bagi jadi Yahudi ke Nasrani ke kita? Nak bagi jadi kain batik ke apa ke kita? Kain pelekat ke kita? Ni budak kan anak cucu hak terbit tu dia mak pak tu ataupun suasana sekeliling tu yang pupuk dia bagi jadi elok. Tapi main masyarakat lah pening, fitnah, serabut. Saya kata tu nyeri serabut. Aman ni tak tahu, tak ada aman. Saya nyeri pergi bank kalau pukul 10 ke atas pun saya remeh perut lah. Pernah sekali kena pada saya, tapi Allah Maha Kaya hindak. Satu nama Allah mai 2 biji, 2 orang, tapi seorang kan mai tunjuk tayar belakang. Depa duk viral lah dalam Facebook, dalam apa kata kalau orang duk tunjuk, tapi saya duk terpikak. Aku ditakdirkan Allah saya tukar tayar kereta baru 2 hari kan. Dia kata angin kurang. Malam ni saya pergi bank, angin kurang ni. Saya keluar bank, saya keluar duit. Angin kurang. Budak muda Melayu kita. Angin kurang. Saya buka tingkap pasal apa? Angin kurang bang. Angin kurang pasal apa? Aku baru tukar tayar. Saya keluar kereta, saya kunci semualah. Kalau selalunya kalau on the spot kita tak kunci kereta lah. Kita nanti keluar tengok sat lah. Kita masuk balik. Oleh kerana saya kunci, lepas tu kawan hak sebelah kita saya nampak apa tak kepala. Pasal apa? Lepas tu jumpa dia kepala simpang, depan nanti jumpa 2 orang. Dia ni tadi tegur aku, dia ni tadi hak tu depan aku. Saya duk sangsi, dia kata boleh jadi, bukan saya nak susun, tapi sebenarnya tayar angin saya tak haram, tak kurang sikit pun, tak kurang. Saya duk fikir pasal apa dia kata kat angin tayar angin saya kurang. Saya pun heran. Ya, saya duk fikir kalau kata dia main lepak berlari kereta, masyarakat lah pening kepala. Kita nak husnuzon lagu mana jadi lagu tu. Angin kereta tak, tayar tak kurang, tapi duduk tuduh kurang, pening. Dia yang kata nak Islamkan, nak mengubah masyarakat di mana saya berada supaya menjadi masyarakat Islam sebenar, bukan senang tuan-tuan. Apapun saya pesan dalam rumah dulu penting. Walaupun lah ni kita duk rosot dan sebagainya, betul pelan-pelan. Laki jenis balok liat masuk mangkit subuh, tolong si isteri gerak, jangan cemui. Dia ni payah ustaz gerak, sehari dia jeng. Setengah orang dia terkejut, dia terajang ni. Gerak cara lain. Jangan duk percik ayak tu, duk ayen tu, dia marahlah kawan. Kejut cara lain, nak buat gimana? Kita ni kadang-kadang kita kalau dengan dunia, main dengan cuti Sabtu Ahad ataupun Jumaat Sabtu belah nu, ataupun Sabtu Ahad sebelah sini, tutup lena, balas lena. Dah cuti, subuh ke mana apa ke mana, cuti. Jadi handuk mangkit pagi ni kerana kerja ke kerana anak sembahyang subuh. Tak tahu waktu lah. Cuti yang tak main subuh pasal apa? Jadi kau tu. Tu kita tepuk dada tanya sendirilah. Kok mana cerita kita ni dengan Allah Ta'ala, kita lebih tahu. Tidak cukup dengan setakat saya seorang saja menganut agama Islam dan mematuhinya dengan tidak mengambil hirau terhadap orang-orang yang berada sekeliling saya. Sekeliling ni terdekatnya di rumah lah. Kerana di antara kesan-kesan yang ditiupkan oleh Islam dan diresapkan ke dalam hati seorang apabila ia benar-benar beriman ialah perasaan tanggungjawab terhadap orang lain dan menjeru dan menasihati mereka dan juga merasa gairah terhadap mereka. Gairah ni tegur hala kebagus, dia seronok nak tegur hala bagus. Zaman lah ni istilah hantu sudut jaga tepi kain orang, nafsi-nafsi, rubuk masing-masing. Hang kalau mampu mati nanti kasak sikit dalam mampu tu tak, minta maaf lah. Hang boleh mani banyak hari tak apa buat panggil tu, hang menyusah orang tak. Hang dipanggil aku juga kadang-kadang, hang dipanggil tu imam, hang panggil siapa-siapa mani banyak hang. Nafsi-nafsi menentang apa rubuk nampak lah batu nisan tentu, hang tak tahu duduk dalam kira bicara semua sama ya. Nafsi-nafsi apa di sana nanti main nak timang mizan ni, anak, empak, isteri semua kita tuding pasti nak berat tu. Nakang, nak mampu Jadi kita jaga sekeliling. Isteri rambut belan, rambut ni ayak, tangki, karat ni, balik tegur pelan-pelan lah. Nak buat mana? Laki ni nak buat macam mana ustaz? Dia daripada dulu sampai lah dia suka pakai seluar pendek. Tegur pelan-pelan lah. Pelan-pelan tu mana kata berganjak lah. Bukan pelan-pelan 2008 sampai 2015 duk takut tu juga. Tak. Kena berubah lah pelan-pelan pun kena berganjak. Bukan pelan-pelan duk tentu lah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata wa lam yuhtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa-siapa yang tidur nyenyak, barang siapa yang tidur nyenyak, yang tak ambil berat tentang perkara ataupun perihal orang muslim sekeliling dia lah, maka dia bukan di kalangan mereka, bukan di kalangan orang muslim. Hadis-hadis dhaif. Kitab Mustadrak riwayat Al-Hakim. Siapa-siapa yang tak angkat berat, pertama-tama sekali kita ni, saya cakap tadi dalam rumah lah, kalau hak berumur sikit, mak ayah kena pi ambil tahu lagi mana Allah takdir umur dia panjang. Kita duk kalut dengan dunia, kadang tak balik, tak dan balik tengok dia. Tengok muka ibu bapa ni boleh pahala dah. Ada ulama kata tengok muka ibu bapa boleh pahala. Tengok dengan kasih sayang lah, boleh pahala dah. Tu pun kadang sebulan sekali pun nak balik pun jenuh. Nak bagi RM50 sebulan pun ketak tangan kat mak pak. Ketak tangan. Tu paling dekat ibu bapa. Hak mana anak-anak duk ada ni, mak pak jangan abai. Ataupun hak tak ada ni, tengok anak-anak jangan abai. Bertolak daripada keadaan ini, maka saya telah mengujangi satu tanggungjawab yang baru, iaitu tanggungjawab untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam dan tanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Langkah pertama dan langkah yang sejajar dengan tabiat agama Islam dalam bidang ini ialah dengan saya membentuk rumah tangga saya. Dia bagi tahu tadi macam mana saya bagi tahu rumah tangga supaya menjadi sebuah rumah tangga muslim. Beli set karaoke sampai 7-8 ribu tu, karaoke satu family pun celaru, kadang penin. Tak kami nyanyi nasyid Raihan Ustaz. Baik apa baca Quran. Ada hak jenis keluarga ni, saya panggil keluarga singa. Kan dulu ada iklan keluarga singa, keluarga bahagia apa benda. Jadi ada jenis keluarga ni, tak nak kata tak kena, kadang-kadang dia mai hidup lagu tu. Dia mai hidup lagu tu. Penin, tak penin. Pernah saya berjalan satu rumah hamba Allah. Dia memang hidup di Eropah. Anak si lelaki ni buat balik betina, perempuan. Hang jangan dia buat tak tahu Allah nah, tapi masuk bilik duduk. Penin kita tanya ni mak anti ni, panggil anti lah dah. Pasal siapa dia? Kawan. Saya ingat bini kawan. Dia jadi lebih pada orang putih, tak kecelaru. Kerja di mana hotel sebagainya, kadang hotel ni kadang dia bukan kadang, banyakkan 4-5 bintang dia bercampur dengan ayak. Campur dengan ayak arak lah. Kan? Lebih pada orang putih pagi-pagi, lebih pada orang Scotland ni balas ada ayak pagi-pagi. Saya dulu dan kerja hotel. Tapi bukan bartender lah. Oleh keluar saya kerja hotel tu serabut pasal udah nampak sebah selaru. Duit mai 4-5 ribu pun habis. Mai apa ayak? Pi siapa ayak? Kok mana? Selaru berhenti. Pagi-pagi buka peti balas ada ayak. Sak bagi. Hang lebih pada orang Scotland ni, saya kata Scotland pun tak terderah tu. Antara orang-orang yang inu arak banyak di dunia ni, antara Scotland, England, muka merah menyala. Atas alasan mereka sejuk, tak ada tak balas ayak arak tu pun boleh. Balas daging kambing, balas lemak dia banyak-banyak, panas badan. Unta panas badan. Saya biasa duduk dengar sejuk, panas badan. Kalau unta lagi panas badan. Syok makan unta, kalau bakar. Lapak lah cerita about unta. Langkah pertama dan langkah sejajar dengannya tabiat Islam ialah dalam bidang ini saya mesti membentuk rumah tangga saya supaya menjadi sebuah rumah tangga muslim. Saya adalah bertanggungjawab menegakkan Islam di dalam masyarakat rumah tangga saya yang kecil ini. Saya bertanggungjawab menyampaikan Islam kepada keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya. Kemudian saya bertanggungjawab pula menyampaikan Islam kepada kaum kerabat saya, dan inilah cara yang telah diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah. Setengah orang dakwah habis lah, tapi dia tak payah anak dia tak turut nak baru benar. Tugas kena dakwah. Tugas kena dakwah. Pak saudara Nabi pun tak ikut, tak baru benar. Dia kadang-kadang dia tahu benar tapi tak ikut. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Surah Syu'ara. Allah kata apa? Oleh itu janganlah kamu menyembah Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kamu termasuk golongan orang yang diazab. Jangan sembah, jangan musyriklah. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu, yakni keluarga yang terdekat
dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang yang beriman. Dalam ayat ni kata apa? Kena dakwah orang terdekat dululah. Penin juga kadang-kadang adik buah, kadang kita nak tegur pun nak kata pun tak kena. Ustaz, kawan-kawan dia pun ramai, hang kena pantau tengok pelan-pelan, hang tegur dia pelan-pelan. Nak buat mana ujian Allah bagi kita. Ada setengah orang tu si isteri bagus nak mampus dah, lelaki tu jemuan, duk ajak isteri kaki penendang apa semua. Sabang Allah atur. Nak buat mana? Berbetul pelan-pelan, tak boleh betul macam isteri tak beraya lah, angkat tangan lah. Kalau lelaki tu kadang-kadang penting doa lah, sabang. Ada habuan. Begitu juga si lelaki ni kadang bagus dah main mengaji, melata ni pagi-pagi subuh main buka kitab dah. Isteri pula di rumah celaru biru. Sabar nak buat ke mana? Jangan balik duk pijak kawan pula. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun dhilalun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni kita rajin dengar. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Api neraka ni Allah buat daripada manusia dengan batu. Orang kafir pakat jadi kutu, jadi api neraka. Dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surah Tahrim. Allah pesan bahawa jaga qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga kaum kerabat daripada api neraka. Api dunia pun tak tahan lah, kadang hangat lah ni duk main hujan, kadang sebelum ni hangat tak tahan dah cik. Oi, main pi sana pula tak tahu nak kata. Tajuk seterusnya kita masuk pilih satu tajuk ni, kalau dan tanggungjawab sebelum berumah tangga. Kan semua buka rumah tangga, terlepas dah, saya terlepas dah. Boleh juga ni kalau nak buat pun. Sebelum berumah tangga, tanggungjawab sebelum berumah tangga. Apa dia tanggungjawab? Untuk menolong saya dalam usaha-usaha membina sebuah rumah tangga muslim. Islam telah menunjukkan jalan kepada saya. Islam telah menunjukkan kepada saya beberapa anasir dan sebab yang dapat memudahkan saya menunaikan tanggungjawab dalam usaha-usaha saya untuk mencapai matlamat saya. Di antaranya ialah perkahwinan saya mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kahwin ni betul dia bercinta, tapi yang kena niat lillahi taala. Kahwin ni bukan senang. Aku terima nikahnya tu beban atas kepala otak ni lelaki. Nafkah, kiswah tamkin, makan, minum, pakaian, bukan main lepas tu kan. Tak duk galah duit bini tak ada kerja apa, tak jadi kerja apa. Jangan duk seluk poket isteri tak tahu lah. Kalau hukum Islam tertegak, lebih pada had yang ditetapkan kita balas, boleh potong tangan. Oh cik weh, isteri ambil duit lelaki tak. Kalau untuk belanja anak-anak tak, kita jangan. Ialah ditakdirkan bini gaji besar RM12,000, lelaki RM1,200. Mau dia tak galah. Jangan galah. Bini pun faham lah, lelaki yang tu tak salah dia minta gelang meh besar-besar tapak tangan ni. Jadi kahwin kerana Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dapat menantu, tanya nak didik anak perempuan kita tu. Pertama-tama sekali tengok sembahyang. Ada juga waktu nak main ni tengok bagus tak bagus. Mayang tak berhenti. Nikah jahanam. Tak apa, habis tu luar batasan kita tak boleh nak ni. Tapi kalau boleh pantau, tanya duduk mana, duduk Perak belah mana, Manjui, pi Riki tengok belum, tak dan tanya kawan-kawan belah Manjui, ni anak siapa, anak Haji Hassan, bagus dah budak ni. Dia boleh tanya lagu tu dah. Selinap tengok Facebook dia, tengok lagu mana ke apa lah. Nak kenal orang 5 minit insya-Allah kan. Kalau dia depus benda mereben tu, mereben lah. Main dak depan kita ni budak-budak lah pijak semut tak mampu cari. Hatta kita sendiri pun kadang-kadang nak buat guna. Dia main lagu tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Yani keturunan sebahagiannya daripada yang lain. Kahwin ni satunya kerana Allah Subhanahu wa taala, seterusnya tu adalah bab-bab yang lain. Antaranya nafsu, antaranya nak mewariskan keturunan dan sebagainya.
Yang kedua, saya berkahwin adalah dengan tujuan supaya saya dapat menjaga pandangan saya dan dapat menjaga kehormatan saya, di samping saya dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nikah ni tu saya dah tengoklah nak dengar. Tak boleh saya dia licin. Nak tengok tak? Cantik. Anugerah Allah bagi. Jangan. Balik tengok bini lah. Yang bini pun tak salah, laki balik tu bau udang pada pukul 5 pukul 8. Mandilah bau bedak sikit. Kawan ni balik kerja pun seronoklah sikit tengok. Segak pergi terang mana pun tuan-tuan. Kalau kita menikah duduk hari-hari panggil siapa dengan jemuan, tak bagus lah. Hari-hari tengok menjadi serabut. Yang penting apa? Akhlak. Kita duduk tengok kat atas-atas tu kadang-kadang saja dia jadi fitnah. Tutup guru saya, masa saya mengaji luar dulu, tutup guru pesan apa, orang perempuan kalau hak elok dah hampas gerombolan jantan duduk sembang bagus ni, tiba-tiba perempuan main seksi depan, sekok 12 orang, tanpa 12 orang, seorang pun tak pandang dah. Aku ingat dia balik ke rumah tengok cermin, dia fikir pasal apa dia tak tengok aku, dia fikir pasal dia hias tu bukan untuk dia, untuk orang bagi tengok. Tiba-tiba dia lalu depan geng-geng jantan hak muka hero Korea apa ni, sekok pun tak boleh. Tobat dia balik fikir. Jadi tu beralih lah. Kita ada laki, ada bini, tengok salah yang pandang tak apa, tertengok lain cerita, benda segak tak payahlah. Saya dulu dan duduk di Syria, kawasan saya duduk di Mustahid, biasa kawasan antara kawasan-kawasan yang segak lah. Memang segak lah. Kadang nak keluar rumah mau rimah perut. Habis dah putih-putih juga tak kelam mata. Kita mau benin bila naik sebis dia panggil van. Dia sana dia panggil van, kalau bersik dia bagi terengko. Nak pergi jalan-jalan kena naik van macam Bengkelang. Bayar lebih kurang RM2.8 aku tu lah. 25 lira ataupun 10 lira 8 kupang. Duk kalau tak kedai beradak muka. Oh, tak boleh pergi tuan-tuan. Dengan mereka segak. Sabam sak bakui pun jahanam. Main dengan segak apa ni? Dia pasal dulu Rom biasa jajah, masuk dengan Arab sikit dia main kacuk main jadi jahanam tu, kita tak tahu nak kata. Segak lah. Lah ni habis pelarian berapa juta, 4 juta, 5 juta, lari di Lubnan kena rogol dan sebagainya. Budak dia selinap main dengan Bashar al-Assad, datang jahanam habis Syria. Fitnah akhir zaman. Saya berkahwin adalah dengan tujuan untuk menjaga pandangan dan dapat menjaga kehormatan, di samping saya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nikah ni dah cukup lapang lah. Kalau dulu sebelum nak menikah, nak mengaji benda agama pun payah masuk sebab maksiat. Tak kira lah maksiat dia duduk di danuk dan sebagainya. Maksiat mata dia duduk tengok. Zaman lah main dengan menentang ni, dia kalut kadang-kadang, dia main lintas. Kita tak buka pun dia main duduk elan tepi ni, tepi batas duduk lintang main. Ternampak agak kadang jahat juga, tapi nak buat macam mana? Tugas kita tutup bang. Kadang-kadang dia hack, tak pasal-pasal kita ni di page orang lain, wall orang lain. Oh dia ustaz ni sembang ada darah, dia pun pilih jahanam, kita haram tak tahu apa. Dia pihak gua tu, kawan saya kena duk ngajak kata teruk. Kami kawan-kawan main, tu dia hang baru tahu. Dia kata tak tahu lagu mana main lagu ni. Fitnah lah malah, penin selalu. Kat dia tu tak ada, kat orang lain tak ada. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah, a'uluhum al-mujahidu fi sabilillah, wal mukatibu alladhi yuridu al-ada', wan nakihu alladhi yuridu al-'afaf." Allah Subhanahu wa taala, dia kata Allah berhak, tukang ayat lah. Allah akan menolong 3 golongan, orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad fi sabilillah. Zaman akhir zaman ni nak sebut kata jihad cukup takut dah. Tambah saya duduk di Syria, kalimat jihad tu haram tu. Dulu ni haram tu. Dapat tahu Bashar mampu kangkang. Zalim lah, zalim. Pemimpin cukup zalim. Nama dia pergi cari penduduk Syria, sekok pun tak nama Bashar. Siapa pun tak leboh. Dia buat siapa dia nama Allah. Siapa pun tak leboh. Punya kau ajak. Budak kecil-kecil umur setahun 2. Lapah cik bukan dia pergi bunuh, dia lapah. Jahat tak jahat? Ni berjihad pada jalan Allah. Main akhir zaman ni jihad pula jadi fitnah, tak keserabut. Mana dengan di Syria, dengan Yaman, dengan apa IS lah, apa bala kita tahulah. Jadi semua perut kita pun kan. Hak mujahidin betul itu pun kadang-kadang kita pun celaru mana satu ni. Kita berita pun kita tak sampai. Hak ada kawan-kawan tak apalah, tak ada kawan-kawan. Ada lagi orang Malaysia sana, nak balik pun dia kalut, tak boleh balik. Depa tak perang pun, depa duduk situ lah. Kawan-kawan dulu ngaji lah, duduk situ. Tak perang pun depa duduk Damascus ngaji lagi. Arab ni dia keren sabar kita. Dia tak sabar kita, dia keren.
perang ni mana? Perang Balas Simpang. Mengaji kan. Kalau apa depa perang sana. Depa suruh batu. Kalau panggil punya Melayu pakai mampu kering dalam rumah, tak keluar rumah. Melayu kita takut ni pasal kita tak ada suasana perang. Depa memang lagu tu. Lah ni kalau di Yaman dah Housiyin, Syiah ni tuan-tuan, saya cakap tu terang, mau ada di taman ni bagi tahu mana ni betul pelan-pelan serabut. Syiah serabut. Memang semak perut, mengarut. Apa kitab depa? Depa pegang bersalahan kita. Boleh kata hampir semua riwayat daripada Sayyidah Aisyah, terajang wawai keluar. Kadang-kadang buat majlis di England, di mana itu buat majlis. Aisyah tu finnar. Sayyidah Aisyah duduk dalam neraka. Tajuk majlis tu tak ke gila. Dakwah kata sayang saudara Nabi, sayang Ahlul Bait, pembohong baik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar maki hamun berkandak. Saja Allah nak tunjuk, mutakhir saja Allah nak tunjuk. Kalau dulu sebut Hizbullah, hebat lawan Israel. Pi mampu 2006 saya duduk dah sana. Tengok sendiri sepadan tu. Bukan saya pergi perang tak, saya tuduh perang. Tunggulah petokar patu mampu aku. Tak, saya mengaji, saya pergi berjalan, tak ada apa pun. Jumpa Arab tanya gu mana? Kami kenjui depan, gu mai tikam belakang. Gu yang sama kat mayang satu songang. Puak Syiah terlalu dalam berita cerita apa? Kami lawan pembohong baik. Ni orang Penang kata apa? Tek kencin tu pun membohong. Daripada dulu tak puas hati ke mereka, besar tek telinga pun bom tak nak jatuh dari mereka. Iran pembohong. Hukum Islam tegak di Iran. Pi jalan lah senang. Kalau kira saya tak payah bilang buang duit, pi jalan tengok. Main Jumaat di Tehran pun tak ada. Nak mayang, nak pergi mayang di kedutaan Saudi. Mazhab berlari habis, pening kepala. Kitab usul kafi itu, hadis tak terpakai, reka berlambak, berkandak. Tak tahu masuk baca selaru kita tak ada habis. Jangan hati pasal puak ni selaru. Di Yaman pun Housiyin pun betul lah. Di Syria segelintir ya, 10% tak sampai. Sebab saya duduk sana saya tahu 10% tak sampai. Bantiqah, kawasan yang duduk tu nama Sayyidah Aisyah, tak ramai pun Syiah. Kebanyakannya Sunni. Depa ni Syam ni Allahu Akbar kabira. Pengajian ni 24 jam, pas subuh, pas luhur, pas asar, pas maghrib, pas isyak, free. Ngaji, hang tak kerti fiqh, ampi masjid tu. Hang tak kerti nahwu, ampi ni. Sampai orang awam ni alim belaka. Tinggal kereta tak kunci 2 minggu, tak ada guru balas. Walaupun Bashar tu jahat nak mampu orang masyarakat lalu tu, tapi orang dia hebat, Allah uji pun hebat. Dengan segelintir 10% itu dipegang oleh para pemimpin dan sebagainya, depa inqilab, yani kalih Jahanam dah Syria. Yang ada lah Damaskus, yang di Dimash, ataupun Melayu panggil Damsyik, cerita Piramli kan, wanita di Damsyik serak tu. Pi galah apa pi tak balik. Bini duk Iran kata pi 2 minggu, dan lekat di sana. Nak kilik seorang je balik mai. Serak. Damaskus elok, dan saya yakin akan elok. Sebab riwayat ulama kata apa? Sayyidul Isa alaihi salam ala manaratil bayda atau kama qala, akan turun Nabi Isa di menara putih. Dan ulama kata fi syarqi Dimash, yang duduk di selatan bandar Damaskus. Ada khilaf lah, ada duduk di kawasan nama Baktumur, satu lagi Jami' Umawi. Dua-dua tempat ni Allah pelihara sampai gelap, tak runtuh, tak apa. Dan saya rasa benda tu akan elok sampai Nabi Isa turun lagu mana? Wallahu ta'ala alam. Helikopter ke apa tak tahu. Hadis kita cerita lagu tu ada dia di situ. Dan kata terbit puak-puak gerombolan daripada situ. Dicerita akhir zaman dah lah, tak kecelaru. Terbit itu. La yazalu ta'ifah min ummati la yaduruhum wa man khadhalahum hatta yaqum as-sa'ah. Tak ada la yaduruhum wa man la yazalu ta'ifah, tak akan hilang satu puak gerombolan. La yaduruhum, tak ada siapa-siapa pun boleh berdorak depa. Wa man khadhalahum, ataupun nak bantu, kira nak melingkup orang yang bantu pun tak boleh. Hatta taqum as-sa'ah, Nabi kata, sehingga terdirinya hari kiamat nanti. Puak-puak gerombolan ni. Ada ulama takwil puak ni puak Syam, puak Syam. Syam ni Syria, Syam ni Palestin, Syam ni Jordan, Syam ni meliputi Lebanon sikit. Syam. Tapi bila kita sembang Arab, anak pergi mana? Pergi Syam. Automatically di Persek, Syria. Oi teruk tuan-tuan sana. Penin. Pasal apa? Pasal benda saja Allah nak atuk lah.
habuan hujan ni apa. Ni kita tak main lagi hujan ni. Ke depan kita main, tak tahu lagu mana bentuk. Main Nepal hari tu gempa bumi, celaru biru merah. Kita tak tahu apa bentuk. Main ribut waktu saat pun. Lah ni duk aman lagi. Ni 2015, 15, 17 dia kali pun tak tahu. Na'udzubillah. Itulah kalau nampak benda buka, tegak. Ada menentang-menentang lagu ni nak melingkup kita ni. Dia kali dia tak percaya siapa lah. Allah akan menolong 3 golongan. Pertama, orang yang berjihad pada jalan Allah. Kedua, hamba mukatab yang ingin membayar harga tebusannya. Hamba mukatab ni hamba yang berjanji dengan Tuan untuk bayar, untuk bagi dia pelepah, bagi merdeka. Faham? Dia bagi merdeka. Okey, aku malam aku duduk kat hang ni, aku bayar sekian 12,000, lama-lama aku bebas. Itu hamba mukatab. Dan ketiga, wanakihul ladzi yuridul afaf, yakni orang yang berkahwin yang tujuannya nak memelihara kehormatan diri dia. Dia kahwin ni sebab dia takut jatuh maksiat. Takut jatuh maksiat, maka dia kahwin lah. Cina nak kahwin mahal. Saya jumpa satu hamba Allah Cina, cong pasal apa hang duk pi duk ulang alik pi duk buat umrah denok. Dia kata menikah RM50 tak apa, dia Cina. Kita ni pun ada Melayu, kita boleh tikam pi benin. Rasulullah SAW juga bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfi baqi. Siapa yang berkahwin berarti beliau telah menyempurnakan sebahagian daripada agamanya, maka beliau hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebahagian yang lain masih tinggal. Nak kata sebahagian daripada agama selesai bila dia menikah, selesai. Ustaz, ni kadang orang layak buruk. Pernah saya baca hadis ni, dia layak buruk. Dia kata lah menikah 1, menikah 2 cukup layak apa? Kan? Dah setengah, buah 4, tak tahu lebih berapa. Layak buruk. Yalah, pasal apa? Pasal salah satu payahnya kena ilmu nak masuk kepala otak ni, pertamanya tu benda haram lah, benda syubhah sebenarnya. Keduanya tu maksiat. Maksiat ni meliputi mata, telinga dan sebagainya. Mata pertama-tama tengok, mata pertama-tama tengok. Bila mata tengok, mulut nak boleh bercakap. Bila bercakap, telinga pun dengar. Kawan ni pula duk rengkeh bawa cerita, lama-lama jahanam. Yang ketiga, saya mestilah bijak memilih isteri yang bakal menjadi rakan kongsi hidup dan teman seiring jalan dengan saya, kerana Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju linutfikum ni salah tabarih, takhayyaru linutfikum fa innal arqa nazza'un wa fi riwayatin dassasun wa fi riwayatin fankihul akiffa wankihul ilaihim. Pilihlah untuk keturunan kamu, sesungguhnya keturunan itu menjadi pertikaian. Menikah ni nak sambung keturunan, sambung keturunan. Kalau bagus keturunan tu, maka bagus. Nah, tak sambung ke mana? Kalau bagus, bagus. Wabighfirli wali walidai. Mai anak pun doa kat pak, mai cucu pun doa, duk berengkai tu. Tak ada keturunan tu, keturunan yang bagus. Keturunan itu pula membawa desas-desus yang elok. Dalam riwayat lain pula disebutkan, kahwinilah orang yang sekufu dengan kamu, kahwinilah mereka yang sekufu di kalangan kamu. Dia ulang balik hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Mansur, Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dia suruh pilih kahwin yang elok, yang sekufu. Yang sekufu ni yang setara, yang betul, yang setara, yang kira orang panggil apa, elok. Pak, kalau dia ni kaya melana nak mampu, tapi pun laki ni memang merempat, dia terpanggil tak sekufu. Bukan nak kira kasta dah, tapi kalau dah redha nak buat guna. Pasal Islam jaga ni, jaga masalah ke depan. Hatta dalam kitab fiqh Anwar Masalik, dia cerita hatta orang ajanib nak kahwin dengan Arab pun dia tak galakkan. Nak kahwin lah, tapi tak galakkan, takut tak sekufu. Dia ni lipat roti hang sampai belacan, lama-lama duk berkelih jahanam. Kawan ni lipat ayam tengah ekor, jangan mereka Arab, dia lipat sekor ayam. Kambing saya tengok sekor kilas 4 orang. Kita sekampung buat kenduri kekah, depa kilas 4 orang, tak kerja gila. Jin apa tau, tengok dia lipat depan kita, makan apa lagu ni. Tapi dia pun perangai depan macam Saudi, macam Khalij, negara teluk, makan tak habis. Makan habis kadang aib. Tu jahat dia bang, dengan tak habis. Bila bakar habis dia kata kebuluk, masalah agaklah. Tapi dia makan banyak. Saya ingat kita berhenti tahun ni, kalau kita gagah bayang subuh tahun ni.
Habis tajuk ni pakai sembahyang subuh tadi. So kita berhenti tadi, insya-Allah kita ulang balik, no? Kita ulang baliklah. Tu ringkasannya dalam bab ni, sudut segi keluarga. Saya pohon hak benda tak elok, tolonglah jangan tunjuk kat anak bini dan sebagainya lah. Dan bini pun jangan duk su laki lah. Su ni kira duk jengkai lah. Laki tak apa bagus. Abang buat boleh, abang buat boleh. Pun masalah kat lagu tu. Kawan ni pun bengang. Dia nindah jenis atromen, lampu merah ni, baran. Hang duk pergi duk cucuk dah. Lama-lama terbang peringkat mangkuk. So tengok hal laki ni duk jadi atromen, perempuan ni pelan-pelan lah. Buat tak tahulah. Nak jaga keluarga ataupun perempuan ni jenis apa, cat woman apa, laki pun hang start motor keluar lah. Kalau lelaki senang, dia boleh start motor keluar, perempuan kesian. Kan, mau tak mau nak kena dengar tu. Lelaki pula ada jenis kaki beletang, dia balas beletang 20 minit tu biasa ya. Tolong dia cakap. Kawan nak dengar ni. Jadi apa pun pandai-pandai tolak ansur lah. Nikah kadang-kadang 25 tahun dah tak faham ikut. Kan? Dan anak-anak tu tolonglah. Yang pertama-tama sekali tu dia lah, TV dan sebagainya, tolong kawal lah. Bukan saya suruh balik kajang TV tu di rumah, tak, pasang, tapi kawal lah. Main ada astro sebagainya lah. Kadang budak umur 3-4 tahun melingkup kepala otak dengan kartun 24 jam lah. Mampu tak orang bagi buat, mak pun nak buat kerja di dapur, bagi anak melingkup dengan kartun tu. Banyak lagi benda lain yang boleh hantar bagi anak yang sibuk. Jadi jaga benda-benda lagu ni lah. Jaga benda-benda lagu ni di rumah sendiri. Di rumah sendiri, tak kira lah apa pun. Sipak ni jenis hidup ni jenis bercabang, tak bercabang. Jenis kaki bersugi. Ni sugi sungguh. Ni sugi hak Syehdin saya ngasa duduk Syria ni apa? Budak nanti Ridauddin duduk Syria tak? Budak-budak pergi duduk balas rokok, dia kata pergi bersugi. Pak ni pergi bersugi lah. Jadi pak-pak hak duduk kaki bersugi ni, bersugi cara tu lah. Tak salah bersugi depan pak, depan nak. Kalau pun hantar dia berhenti, pelan-pelan berhenti, hantar suara dah balas depan nak. Drive daripada sini pergi Kuala Lumpur. Saya ni kalau tak kena sebalut dua lah, pakai accident, hang berhenti, hang pergi duduk jojo sikit lah. Tak ada cucu dalam kereta juga. Bini hisap, bini pun sedut asap tu, anak pun umur 9 bulan pun duduk balas asap hang. Lepas tu pak hisap, takkan ada lah hisap. Anak main zaman lah cari cakaroi ke apa, mana duit tak ada. Tak ada tu dia. Ketui abah mak dia cari kot tu pula. Pak tunjuk. Jadi benda tak elok tak usah tunjuk lah. Hatta depan isteri pun. Biar kita dengan perut kita, Allah Ta'ala. Tu ya. Wallahu Ta'ala alam. Wallahu Ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.